Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya Afiq daripada Cikgu Kereta. Hari ini saya akan ceritakan mengenai sebuah produk Alza yang tak sejuk disebabkan kerosakan magnetic clutch. Macam mana nak tahu magnetic clutch dia rosak ke atau bermasalah lain yang rosak kan? Sebab kebanyakan kedai akan cakap kompresor tu rosak, bukan magnetic clutch yang rosak, walaupun ini je yang rosak. Tapi saya still suggest untuk tukar seluruh kompresor. Kenapa? Jom kita tengok. Baiklah, sebuah produk Alza tahun tak pasti, tapi model lama yang antara yang first version, dia datang dengan keadaan tak sejuk. Betul, memang tak sejuk langsung, tapi bila saya cek, gas ada. Kenapa sistem tak hidup? And then, saya pun teruslah cek kenapa sistem tak hidup. Bila saya ikut SOP, saya ikut step by step, memang betul, dia punya magnetic clutch yang rosak. Dia punya relay okey, fuse okey, dia punya gas okey. Tapi kenapa dia tak hidup? Maksudnya, mesti ada something yang trigger kenapa tak hidup. Dan saya cek dia punya voltan keluar daripada kompresor. Bila saya on, kipas hidup. Tapi kompresor tak hidup. Jeng. So, itulah masalahnya. Dia punya magnetic clutch rosak. Macam mana saya nak tahu membezakan antara magnetic clutch rosak dengan kompresor jam? Okey, berbeza dengan kompresor jam dengan magnetic clutch rosak adalah, contoh, kalau anda tengah idle, anda on aircon, enjin terus mati. Sebabnya dia tak boleh nak pusing sebab kompresor tu jam. So kalau dia jam, maksudnya piston kat dalam tu tak boleh bergerak. Kalau dia tak boleh bergerak, dia akan menghalang dia punya magnetic clutch ni daripada berpusing. And then belting tu bersambung dengan enjin dan menyebabkan enjin stall. Stall tu maksudnya mati sebab dia tak boleh nak berpusing dan matilah setiap kali on aircon. Banyak berlaku benda ni disebabkan minyak kurang ataupun minyak dah hitam. Jadi apa yang berlaku seterusnya? Jadi saya pun cara nak periksa magnetic clutch rosak adalah anda pergi dekat enjin kereta anda, and then anda pergi kat bahagian kompresor, anda cuba pusingkan sekuat hati magnetic clutch tersebut. Kalau anda tak berjaya pusingkan magnetic clutch tersebut menggunakan tangan, itulah yang rosak. Jika dengan syarat voltan yang masuk tu ada. Kalau voltan pun tak ada, bukan magnetic clutch yang rosak. Anda kena pastikan wayar pada yang masuk ke kompresor tu daripada wayar yang masuk kompresor lah. So anda cek kalau anda on aircon terus ada connection. Maksudnya ada 12 volt lah. So kalau ada voltan tapi magnetic clutch tu tak engage, so dia tak gerak lah, ketek-ketek gitu kan. Okay, itu maksudnya dia punya magnetic clutch tu rosak. Tapi enjin tak mati. So tu magnetic clutch rosak lah. Okay, dan saya pun tukar. Okay, magnetic clutch ni sebenarnya terbagi pada 3. Jom kita tengok. Ini adalah magnetic clutch untuk produk Alza. Okey, ini adalah magnetic. Ini adalah clutch. Ini adalah puli. Okey, ini puli dia. Puli ni bersambung. So dia akan berpusing sentiasa. Jadi yang ini dia akan duduk dekat sini. Okey, dia akan duduk dekat sini. So ini dia punya, senang kata, flywheel, puli dia flywheel lah. So ini masuk kat sini, and then yang ini akan duduk di dalam ini. Okey. So dia akan masuk dekat dalam. Macam tu. So bila dia engage, so yang ini dia akan merapat. So dia akan masuk ke dalam ni, dia ada satu yang sambung ke kompresor lah, dan dia akan engage tu macam tu, dia akan masuk. Okay, so kalau itu yang berlaku, so kompresor terus engage lah, dia akan berfungsi dengan baik. Okay, jadi seterusnya terus ada pressure, ada sejuknya lah. Semudah itu saja. Inilah fungsi magnetic clutch. Tapi kalau dia rosak, memang tak boleh nak engage kompresor tu. Bila anda buka magnetic clutch ni, anda buka je anda akan jumpa spacer. Spacer tu pastikan jangan hilang dan masukkan pada magnetic clutch set yang barulah. Okey, so ini buka, kat sini ada skru 10 untuk Alza Skru 10, kereta lain tau. Okey, kat sini, lepas tu ni anda akan kena tariklah keluar. Bila anda tarik keluar, lepas tu yang ini kat sini nanti ada klip. So buka klip tu, lepas tu baru boleh cabut. Cabut tu pula kadang-kadang boleh guna tangan, tapi kebanyakan masa tak boleh guna tangan, dia akan kena guna ragum. And then yang ini dia kena inilah magnetic clutch ni, kat sini ada lagi satu pin lah. So pin tu kita kena cabut, and then baru kita boleh tarik magnetic clutch ni, and then masukkan yang baru lah. Yes. Bila saya tengok yang ni, magnetic clutch ni sebenarnya masih sihat lagi. Magnetic clutch tu sihat, cuma yang dia punya clutch ni dia dah makan. So dia dah jam, dia terus melekat kat situ je. So kalau kita tukar baru terus okey lah. Akan tetapi tidak semudah itu sahaja dia habis. Bila saya tukar magnetic clutch, itu tidak menandakan kompresor tu sihat ya. Menandakan dia punya magnetic clutch saja. So bila kita dah betulkan magnetic clutch tu,
So kompresor pun engage, kita dah masukkan gas yang cukup. Jadi bila kompresor tu dah engage, okey, dia dah engage, so kita barulah kat situ kita akan jumpa masalah lain. Sebab kalau sistem tak engage, kita tak akan tahu masalah apa. Kita akan tak boleh agak lah, sebab semua bacaan melalui pressure yang ada pada low dan high ni adalah bacaan yang sepatutnya lah. So kalau bacaan tu tak sepatutnya, dia punya troubleshoot, okey, troubleshoot punya list yang mana saya kena tengok satu. Okey, untuk azhar kita akan masukkan gas sebanyak 380 gram dan minyak sebanyak 100 ml. Jadi apa yang berlaku bila kita masukkan, pressure high cantik duduk pada 200, tapi pressure low duduk pada 20 PSI. Apakah yang berlaku sebenarnya? Saya suspek adalah expansion valve rosak ataupun tersumbat lah. Selalunya rosak. Okay, and then bila kita buka memang ada bocor, o-ring kat situ bocor, and then kita tukar yang baru. Jom tengok expansion valve dia. Okay, ni adalah expansion valve dia. Nombor kod dia 4475002370. Okay, untuk jenama Denso. Sekejap, lupa. Betul. Untuk jenama Denso. 4475002370 Denso untuk produk Azhar. Jadi apa yang anda nampak kat sini, ni hitam-hitam semua ni kan? Hitam-hitam ni semua menandakan dia bocor. Jadi kita dah tukar sekali lah ori yang baru semua, kita dah masukkan yang baru dan insya-Allah bocor, insya-Allah dah tak ada bocor. And then kita tukar expansion valve baru. Apa yang berlaku seterusnya? Tak selesai lagi masalah. Kalau anda ingat tadi, dia punya 200 PSI pada high dan 20 PSI pada low. Jadi kalau 20 PSI pada low, ada something wrong. Sebab ni idle tau, belum jalan lagi. Kalau jalan, dia pergi kat 20 pun kira tak normal, tapi kira okey lagi lah. Okey, sekarang apa yang berlaku? Saya suspect dia punya compressor suction dia dah lemah. Dia punya discharge dia cantik, suction dia kurang. So sebab dekat dalam compressor tu ada banyak tau piston. So maybe satu ataupun dua dia punya piston tu rosak. Jadi apa yang berlaku? Saya sarankan kat customer tukar compressor. Nampak tak di sini? Untuk kos tukar compressor memang lebih mahal sedikit, tapi dia punya upah tetap sama je sebab compressor tu kita still kena keluarkan, and then kita kena tukar dia punya magnetic clutch, and then kita masukkan balik compressor tu. Nampak dia punya proses tu sama je, upah pun sama je. Yang membezakan adalah harga barang sahaja. Kenapa tak tukar compressor sekali kalau magnetic clutch tu dah rosak? Jadi kalau magnetic clutch rosak, kita kena tukarlah satu set tu, lagi senang untuk mengelakkan ada benda ni berlaku. Sebab selalunya magnetic clutch ni rosak, dia ada sebab kenapa dia boleh rosak. Ialah dia tak semestinya ada kesal lain. Sebab logiknya dia just benda tu dia just engage kan. Tapi cuba anda fikir, dia kalau dia engage tapi dia engage pada keadaan tertutup, bayangkan kompresor tu berfungsi tanpa henti langsung. So dia sebelum ni dia akan mengalami simptom terlampau sejuk dalam kereta, and then dia jadi beku, lepas tu lepas balik. Jadi kalau benda tu berlaku, lama-lama kompresor tu sendiri sudah lemah lah, dia akan rosak, compression dia dah hilang. Tapi mungkin benda ni dia masih lagi elok, dia masih lagi sejuk, cuma dia tak sesejuk seperti yang sepatutnya. So apa yang berlaku pada pressure dia 20 tu pergi 40, 20 pergi 40, 20 pergi 40. Tapi dia punya discharge tu cantik, yang merah tu dia cantik, dia masih kat 200. Jadi kalau ini yang berlaku, maksudnya anda punya kompresor dah rosak. So 20 pergi 40, 20 pergi 40. Padahal engine cantik je, dia idle je, idle pada 800 RPM kan. So dia idle cantik. Tapi kalau idle tak cantik, tak boleh tengok pressure ni sebab dia memang akan confirm gerak-gerak. Tapi kalau idle cantik, dia maintain pada satu speed je. Tapi kalau yang dia punya kompresor tu dia gerak naik turun, itu maksudnya ada something wrong dengan kompresor tu. Dia tak boleh gerak naik turun. Jadi customer ni decide tak apalah, sebab dia kata maybe next time lah. Okay, kita pun dah siap pasang dan alhamdulillah semua settle. Dia maybe tak sejuk lah pada masa hadapan, tapi at least dia boleh pakai dan dia boleh tu. Sebab kalau kita tukar kompresor, syarat seterusnya adalah kita kena tukar kondenser. Sebab apa saja besi yang keluar daripada kompresor tu, dia akan pergi ke mana? Cik, puan-puan, dia akan pergi ke kondenser. So kalau dia dah pergi ke kondenser tu kalau ada 20 fin, maybe 10 fin dah tersumbat. Sebab fin untuk kondenser adalah sangat halus. Anda boleh tengok dekat gambar yang saya letak kat sebelah ni, memang fin dia sangat-sangat halus. Ini adalah potongan daripada kondenser. Jadi kalau benda tu dia dah terlampau halus, macam mana kita nak bersihkan? Memang tak logik nak bersihkan. Okey, and then kita tukar dryer sekali. Alhamdulillah semua settle dan selesailah masalah untuk produk Azhar ni. Jadi kalau dia biarkan dulu kompresor tu rosak, nanti berbaloi sikit lah tukar kondenser tu sekali kan.
Okay, and then Alhamdulillah kita dah settlekan dan temperature pun dapat temperature yang lebih kurang sama seperti yang sepatutnya. Ingat, masalah kompresor ni selalunya tak dapat suhu yang sepatutnya, tapi maybe dia berbeza pada cepat atau lambat sejuk. Okey, baiklah, sampai di situ saja untuk produk Alza ni. Ingat, kalau anda ada masalah magnetic clutch, kalau anda ada extra money, tukar sekali dengan kompresor. InsyaAllah masalah tak akan berulang lagi untuk waktu yang lama, dan pastikan minyak yang dimasukkan adalah cukup ikut spek kereta anda, bukan ikut spek suka hati anda. Okey, pastikan masukkan gas by gram, memudahkan kerja anda. Nak masuk by pressure boleh, tapi anda kena seorang yang berpengalaman, dan masa nak masuk kena tengok relative humidity dan temperature waktu nak masukkan gas untuk tahu berapa pressure yang sepatutnya. InsyaAllah pada masa hadapan saya akan buat video mengenai cara untuk tukar magnetic clutch. Dan sehubungan dengan itu, jangan lupa tekan butang subscribe dan like video ni kalau ada memberi makna kepada anda. Dan kalau rasa tak suka kat video ni, mungkin panjang sangat, lebar ke, saya cerita pasal masalah produk Alza, tekan je lah butang dislike dan cakaplah dekat komen kenapa, apa yang menyebabkan anda tak suka kan. InsyaAllah kita akan dapat perbaiki pada masa hadapan. Dan kalau ada apa-apa soalan mengenai kereta anda, mengenai aircon, mengenai enjin, mengenai transmission, teruskan tanya je. Saya akan jawab apa yang saya tahu. Dan saya Afiq daripada Cikgu Kereta. Jumpa lagi. Assalamualaikum.